Pengalaman mengajar erti bersyukur. Aku Ati, bukan nama sebenar. Aku sekadar nak share cerita tentang pengalaman aku dan sahabat aku. Aku gelarkan sahabat aku ni Nini. Sekarang viral kan tentang kisah motosikal yang disita tu. Aku ni meniaga makanan. Jadi setiap hari aku akan hantar makanan aku dekat vendor-vendor yang terdekat. Dan setiap hari Ahad, Nini lah yang selalu temankan aku hantar makanan. Masa aku dan Nini dalam perjalanan nak menuju ke kedai yang terakhir untuk hantar makanan, aku ternampak ada satu keluarga ni berjalan tengah panas. Kemudian si lelaki tu tahan kereta yang aku naiki. So Nini berhentikan kereta kat bahu jalan. Aku keluarlah dan tanya kan, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lelaki tu pun tanya, boleh tak pakcik nak minta tolong? Aku cuma anggukkan je lah. Katanya mereka dari hospital nak balik ke rumah. Pakcik tu tanya lagi, boleh tak tolong hantar anak dengan cucu pakcik ni balik? Sebab cucu pakcik ni baru baik demam. Anak pakcik pula baru 2 hari lepas pantang. Kemudian aku tanyalah, pakcik daripada mana? Kenapa bawa helmet tapi jalan tengah panas? Dan pakcik tu pun ceritalah. Sebenarnya motor pakcik kena sita sebab lesen pakcik tak ada. Sebab itulah pakcik jalan kaki sampai sini. Aku ni adalah sejenis manusia yang luaran kasar. Tapi dalaman aku lembut. Menitis jugalah air mata aku masa tu. Nini offer untuk hantar pakcik tu, anak dia dan juga cucunya sekali. Tapi pakcik tu tak nak. Katanya, tak apa nak, hantar je anak dan cucu pakcik je balik. Pakcik tak apa, pelan-pelan nanti pakcik jalan sampailah. Aku dan Nini pujuk juga pakcik tu untuk ikut sekali dengan kami dan akhirnya pakcik tu akur dan ikut kami. Semasa dalam perjalanan, aku cakaplah dekat pakcik tu, pakcik tunggu sekejap ya, saya nak hantar makanan dekat kedai dulu. Kemudian terus saya hantar pakcik. Dan pakcik tu cuma mengangguk dan diam. Aku terpandang mata pakcik tu dan matanya agak berkaca. Sesekali aku terpandang ke arah pakcik tu dan aku terlihat dia mengesat air mata. Sesampainya kami di kedai terakhir, aku hantar makanan tu. Aku belikan air dengan makanan sikit untuk pakcik tu dan juga anaknya. Pakcik tu cuma ambil makan dan juga air untuk anaknya je. Katanya cukuplah nak untuk anak pakcik je. Untuk pakcik tak perlu pun sebab pakcik puasa. Tapi aku bagi juga sebagai juadah berbuka puasa dia nanti. Dalam perjalanan nak hantar pakcik tu, aku tanyalah tentang keluarga dia. Katanya makcik dah meninggal bulan 11 2022 sebab kencing manis. Anak pakcik seorang ni je. Menantu pakcik pula dah meninggal juga bulan 2 2023 sebab kemalangan. Anak pakcik dulu banyak bantu pakcik. Tapi lepas makcik dengan menantu pakcik meninggal, anak pakcik jadi kemurungan. Dan mungkin juga dia akan jadi gila. Kemudian pakcik tu pun tertunduk diam. Air matanya menitis. Aku diam 1000 bahasa, ya Allah. Terkadang aku selalu bersungut letih, penat mencari rezeki. Tapi hari ini kau temukan aku dengan seorang insan yang cukup kuat dan tabah untuk mengajar aku. Sesampainya kami di rumah pakcik tu, Nini minta izin untuk tumpang tandas. Aku bantu anak pakcik tu turun dari kereta dan pakcik jemput aku masuk ke dalam rumah. Aku pun masuklah rumah pakcik ni. Kemas, bersih. Cuma perabot tu tak banyak lah. Aku sambung berbual dengan pakcik sementara tunggu Nini membuang. Membuang lah agaknya kot si Nini ni lama betul. Pakcik adalah tanya tentang motor kan. Kalau kena sita tu boleh ke nak kena ambil semula? Boleh ke nak ambil semula? Ya Allah, aku ni dah lah tak pernah tahu pun bab-bab tu. Jadi aku minta izin ambil surat dia tu dan nak pergi ke JPJ lah untuk tanya. Pakcik cakap motor yang kena sita tu adalah motor arwah menantu pakcik. Kebetulan hari arwah tu kemalangan, arwah bagi kunci motor dekat pakcik untuk memudahkan pakcik pergi ke kedai lepas ni. Agaknya masa tu arwah dah dapat rasa dah yang pemergiannya kali ni takkan kembali. Setelah selesai berbual, aku dan Nini minta izin untuk balik dan pakcik hulurkan RM20 dekat Nini dan aku sebagai tanda terima kasih kot. Nini ambil. Tapi aku dan Nini lebih awal selitkan bawah bantal cucu pakcik tu. Mungkin dengan rezeki yang kami selitkan tu, dapatlah ringankan sedikit beban yang ditanggung pakcik. Dan hari Isnin, 11 September, berkat bantuan kawan-kawan kerja Nini, alhamdulillah motor pakcik tu dah dapat diambil kembali dah. Terima kasih yang membantu dan sponsor pakcik ambil lesen. Hari Selasa, keluarga aku dan Nini sepakat nak belikan barang baby dan keperluan makanan untuk pakcik. Yang aku paling tak sangka, ada hamba Allah ni hulurkan duit RM5,000 kepada aku untuk minta disedekahkan pada pakcik tu. Pada awalnya aku dan Nini saja yang plan untuk bantu pakcik. Tapi tak sangka ramai sangat orang-orang baik yang datang turut serta untuk bantu pakcik. Hari Rabu 13 September, aku dan Nini dan kawan-kawan pergi ke rumah pakcik untuk hantar motor dan juga barang yang orang sedekahkan untuk pakcik sekeluarga. Dan sesampainya
Setibanya kami di rumah pakcik terkejut tengok kami datang ramai-ramai kan. So aku dan Nini jelaskanlah dekat pakcik. Semua menangis. Pakcik pun terus tunduk sujud atas pasir. Suasana yang ceria masa tu bertukar jadi sedih. Tak putus-putus ucapan terima kasih keluar daripada mulut pakcik tu. Aku dan Nini tolong pakcik kemaskan barang yang kami bawa dan kawan-kawan yang lain bantu kami kemaskan barang-barang bibi. Masa aku mengemas tu, aku ternampak ada nasi kosong dengan air atas meja. Aku terus tanya pakcik sama ada dah makan ke belum. Pakcik cakap, belum, baru nak makan tadi. Dan kamu datang. Aku tanyalah masak apa hari ni. Pakcik cakap, lauk mudah-mudah je nak. Tapi aku tak nampak lauk apa pun yang ada dalam pinggan tu. Aku minta tolong kawan-kawan aku belikan apa-apa makanan untuk pakcik. Macam manalah agaknya hari-hari pakcik. Makan apa dalam peti sejuk. Tapi tak ada makanan. Beras pun tinggal suku saja. Macam biasalah. Bila aku fikirkan balik, auto keluar air mata aku ni. Dan setelah selesai semua kerja, makanan pun dah beli, kami makan ramai-ramai. Kelihatan raut wajah pakcik yang tadi sedih bertukar ceria. Dan anak dia pun makan banyak sangat. Mungkin happy sebab makan ramai-ramai kan. Selalu berdua je dengan ayahnya. Aku menangis lagi sebab aku terlalu happy dapat buat semua ni berkat bantuan kawan-kawan. Dan lepas makan kami berbual dan aku bagi duit yang Allah sedekahkan dekat pakcik. Bila semua dah settle, kami pun berangkat balik. Baru je nak masuk kereta, pakcik panggil kami semua. Dan dia bagi seorang RM1. Sampai dekat aku dengan ini, pakcik hulur RM1 sambil menangis dan bercakap, sampaikan terima kasih tak terhingga buat semua yang memberi. Hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik kamu semua. Terima kasih juga untuk anak berdua. Semoga Allah sentiasa limpahkan rahmat buat kamu berdua. Betul lah kan? Kalau niat kita baik, Allah akan permudahkan urusan kita. Terima kasih untuk pakcik. Kerana dari pakcik lah, saya jadi banyak belajar erti kehidupan sebenar. Kami bukan orang kaya. Kami juga bukan sesiapa. Kami sekadar membantu apa yang perlu. Akhir kata dari saya, selagi kamu mampu membantu, bantulah. InsyaAllah pintu rezeki kamu akan terbuka luas.